Okay. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. So, Alhamdulillah, jadi kita dapat bermula meneruskan tadabbur pada ayat 2 Al-Baqarah, surah Baqarah, ayat 214. Jadi ayat 214 tu dia ada banyak berkaitan dengan ayat yang lain yang menyentuh tentang kesulitan, menyentuh tentang kesusahan dan perjuangan musibah yang timpa pada hidup kita, pada hidup Bani Adam ni. Jadi sebab tu jadi saya nak, itu adalah satu tema. Jadi saya akan kaitkan dengan ayat-ayat yang berkenaan, yang berkaitan dengan ayat 214 ni. Jadi supaya kita dapat iktibar, supaya kita dapat amalkan dalam hidup kita dan kita membuat itu satu peringatan bagi kita, apabila kita melalui ataupun saudara-saudara kita, keluarga kita melalui apa-apa kesusahan dalam hidup. Dan apa yang susah, yang kita anggap susah sebenarnya senang bagi Allah. Dan apa yang kita anggap buruk, tapi di tangan Allah tu adalah segala kebaikan, ya. Jadi kita bermula dengan, saya hanya bermula untuk memperingatkan dalam surah Sad ayat 29 ni, sebab kenapa Allah turunkan kitab ni. Tuntutan kita untuk betul-betul bertadabbur, memerhatikan ayat-ayatnya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatazakkaru ulul albab. Jadi ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan barakah, mubarakah, supaya mereka memerhatikan, dia tadabbaru, maksudnya supaya mereka bertadabbur lah. Kita dah bincang apa maksudnya tadabbur tu, supaya kita betul-betul memerhati secara mendalam sampai kita pergi ke belakang, supaya kita faham sepenuh-penuhnya dan macam mana kita nak boleh beramal dengan apa-apa yang diturunkan dalam ayat Al-Quran. Jadi supaya mereka memerhatikan ayat-ayatnya dan daripada situ mendapat pelajaran, dan mereka yang mendapat pelajaran tu adalah orang ulul albab. Jadi kita memohon pada Allah supaya kita dimasukkan dalam golongan orang nombor satu sebab bertadabbur, orang yang suka berfikir dan orang yang suka yang boleh nak beramal dengan apa-apa peringatan yang diturunkan, dalam apa-apa pengajaran yang diturunkan dalam ayat-ayat Al-Quran, dan insya-Allah supaya mereka dapat dimasukkan antara mereka itu ulul albab, yakni ulul albab. Jadi itu sebagai peringatan baliklah kenapa kita bertadabbur, Ini ayat, ada ayat untuk buat tuntutan tadabbur tu cukup banyak. Ini salah satu ayatnya. Okey, jadi sekarang kita pergi balik, Ini adalah penyambungan pada surah Al-Baqarah. Kita masih lagi bahagian C-Prime, C-Prime. Jadi dia punya skema tu saya tak masuk dekat sini, tapi kita sambung. Sebab ini Al-Baqarah C-Prime tu adalah nak mencerminkan, syariah yang diturunkan pada umat Nabi Musa. Jadi sekarang ni kita mengkaji bahawa apakah syariah yang diturunkan pada umat Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kita nak mengerjakan tuntutan-tuntutan, perintah-perintah untuk beramal dengan apa yang Allah turunkan. Jadi ada elemen kesusahan, ada elemen perjuangan, ada elemen di mana benda tu bukan senang, bukan benda tu senang, mudah untuk kita lakukan. Sebab tu yang saya nak ingatkan sebelum kita pergi pada ayat ni, kita sudah mengkaji ayat 286, supaya ingat, yang doa dalam 286, jadi supaya Allah tidak memberi kita satu bebanan lebih yang kita tanggung. Jadi sebab tu kita diajar untuk memohon, doa, supaya apa usaha kita tu dimudahkan. Jadi surah Al-Baqarah, jadi ayat 214, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatkumul ba'sa'u wat-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu
mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib. Jadi terjemahan dia, apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum datang padamu cubaan, ya? Sebagaimana halnya orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka, mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam dugaan sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Jadi ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Ya, inna nasrallahi qarib. Jadi saya nak buat perbandingan sebab ini terjemahan dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau kita nak tengok terjemahan dalam bahasa Inggeris, dia lebih direct lagi, dia lebih direct. Jadi saya extract ni daripada The Clear Quran, daripada Dr. Mustafa Khattab. Jadi dalam bahasa Inggeris dia simple sikit. Do you think you will be admitted into paradise without being tested like those before you? They were afflicted with suffering and adversity and were so violently shaken that even the messenger and the believers with him cried out, when will Allah's help come? Indeed, Allah's help is always near. Jadi, ada sound ya tadi. Jadi tolong kalau siapa yang tak ada perlu bercakap kena offkan dulu ya. Okey. Jadi kita pergi balik pada yang ayat-ayat tadi tu. Jadi sebenarnya nombor satu, kita jangan anggap yang bahawa masuk syurga tu dia macam tu je. Kita cakap kita bagi buat kalimah syahadat, lepas tu kita mengikut rukun Islam, lepas tu kita percaya yang bahawa kita ni beriman, tapi kita tak lalui dugaan-dugaan untuk nak menguji iman kita ni, untuk menguji Islam kita. Jadi agama Islam dia lain daripada, contohnya saya nak bagi perbandingan ni macam agama Kristian. Jadi macam agama Kristian ni, dia hanya nak kena mengaku bahawa Nabi Isa tu anak Tuhan. Nombor satu. Ya, maksudnya kalau kita nampak yang golongan the born again Christian, the born again Christian tu maksudnya mereka panggil merujuk pada diri mereka dilahirkan balik secara sebagai seorang Kristian, maksudnya kelahiran baru untuk mereka. Jadi walaupun mereka hidup dengan dosa macam-macam, lepas tu mereka mengakui, kalau selagi mereka mengakui bahawa Nabi Isa tu adalah anak Tuhan dan Allah telah mengorbankan Nabi Isa tu konon-kononnya untuk mengampun segala dosa manusia. Siapa yang mengakui bahawa Nabi Isa tu anak Tuhan. Jadi dia punya formula tu simple. Jadi tak kisahlah dia buat apa-apa dosa, selagi dia mengakui, jadi dia sangka dosa dia tu sudah ditebus dengan pengorbanan Nabi Isa disalib tu. Nampak? Jadi maksudnya dia tu dah jadi macam kita panggil scapegoat. Ya, scapegoat. Scapegoat tu maksudnya yang kambing yang dikorbankan untuk sebab ada apa-apa kesalahan seseorang manusia tu dia mengorbankan. Jadi dosa dia tu jatuh pada satu binatang tu. Macam tu. Jadi dia dapat melepaskan dosa tu secara macam tu. Jadi sama juga. Katalah dalam Katolik kalau kita contohnya, dia kalau apa-apa dosa dia hanya pergi dekat padri dia, lepas tu dia mengakui, dia buat confession. Dia confession. Dia cakap, contohnya dia pergi kat padri, mana-mana padri lah. Lepas tu secara confidential, dia akan menceritakan minggu tu dia buat apa-apa dosa, apa kesalahan yang dia buat. Lepas tu, yang padri tu akan bagi satu prescription, macam satu formula, macam doktor dia macam bagi ubat. Okey, kena buat 100 Hail Mary, kena buat ni macam tu lah. Untuk konon-kononnya lah, untuk menebuskan dosa tu. Jadi quite simple. Dia quite simple. Jadi kita tak rasa takut nak buat dosa sangat. Sebab dia ada dia punya redemption tu untuk nak redeemkan. Dia macam ada kupon tapi kita boleh redeemkan kalau kita membuat salah sesuatu. Tetapi Islam dia lain. Dia lain. Maksudnya tak semestinya, ini yang kita nak cakap, tak semestinya kita hanya mengaku kalimah syahadat. Ya, kita melakukan. Okay. Lepas tu kita sangkalah kita membuat rukun Islam. Kita hanya membuat ibadah secara tu, tapi daripada segi lain kita tak ada fikir dah lagi. Kita tak ada buat apa-apa pengorbanan. Jadi apa yang dituntutkan dalam rukun Islam ni, nombor satu, bukan hanya kalimah syahadah. Bukan hanya daripada tuntutan untuk kita
solat pada Allah. Tapi solat tu pun ada juga satu pergelutan. Bukan senang kita nak bangun pagi, nak suruh budak-budak kan, budak-budak muda orang tua ke tak kisahlah kan, bangun pagi subuh untuk mengerjakan solat subuh contohnya. Jadi dia kena diajar daripada kecil supaya untuk didisiplinkan untuk dia mengerjakan solat yang 5 waktu tu. Itu baru yang 5 waktu tu lah. Jadi kalau benda tu senang, semua orang boleh buat. Jadi kadang-kadang kita ni take it for granted. Kadang-kadang kita anggap, alah biasalah solat 5 waktu tu. Tapi sebelum kita boleh cakap kita tu biasa, dah jadi satu tabiat untuk kita. Sebelum tu dia adalah lalui proses yang panjang kan. Proses di mana disiplin tu perlu diamalkan. Perlu dimasukkan dalam jiwa seseorang tu. Itu jadi satu contoh. Jadi daripada kecil kita kena mengajar, mendapat disiplin untuk bersolat. Jadi itu bukan satu benda yang senang. Jadi kalau kita bandingkan, saya bagi contoh lah, perbandingan kalau macam saya nak bandingkan orang Kristian, sebab orang Kristian yang mengaku yang dia dulu pergi syurga. Jadi orang yang golongan India ke, Hindu ke, yang pengganut agama Hindu ke, pengganut agama Buddhis ke apa, dia orang tak ada buat klaim macam tu. Yang mereka tu yang unggul akan masuk syurga, tak ada. Yang membuat kenyataan yang mereka betul-betul yakin sangat adalah golongan Kristian. Dia cakap dia yang dulu masuk syurga. Ya, maksudnya dia dulu. Jadi yang lain-lain tu tak ada ni. Ke belakang. Kalau masuk syurga pun dia ke belakang. Macam-macam proses nak kena dapat. Kita nak dapat terus nak dapat syurga tu. Tapi untuk Kristian tu dia paling senang. Tapi kita fikir kalau tanya, berapa kali dia orang solat? Selalunya actually tak ada lah kita nampak. Saya tak tahu, saya tak nak cerita Kristian yang zaman Nabi Isa, masa time era Nabi Isa, umat Nabi Isa, itu kita kekalak ke tepi. Jadi siapa yang mengikut Nabi Isa, the disciple, the apostle, yang betul-betul mengikut Nabi Isa dan pengikut dia yang betul-betul jujur, kita tak boleh nak menafikan pahala dan darjat yang mereka terima daripada Allah. Kita ingat macam tu. Jangan ingat, hanya umat Nabi Muhammad saja. Sebab mereka, setiap umat mengikut Rasul mereka sendiri itu, dia akan mendapat ganjaran yang baik daripada Allah. Bukan hanya dalam dalam surah Baqarah, dalam surah-surah lain. Banyak kali, lebih-lebih pada surah Madani yang menuju ayat itu kepada ahli kitab. Dekat situ kita mengakui ada yang betul-betul ikhlas. Mereka tu terpilih. Tapi mereka sudah lalui macam-macam dugaan. Umat Nabi Isa sekali. Masa mereka disiksa oleh kerajaan Rom masa tu. Mereka disiksa memang teruk masa tu. Tapi supaya mereka keluar daripada agama, daripada mengikuti Nabi Isa. Dan siksaan tu bukan hanya daripada Rom, kerajaan Rom, juga daripada orang Yahudi masa time tu. Yang golongan Farisi masa tu. Sebab mereka menyangka pengikut Nabi Isa tu dah bid'ah, dah sudah keluar daripada agama sebenarnya. Sebab mereka mengikut Nabi Isa. Jadi dalam tu pun kita tengok dalam surah Yasin kan, ada satu-satu semua dibunuh. Dalam sampai hantar tiga rasul dalam cerita dalam surah Yasin, dari setiap satu dibunuh. Jadi itu adalah satu dugaan yang memang teruk, yang memang boleh menggoncang semangat kita, boleh menggoncang jiwa kita dan iman kita. Jadi kalau kita tengok yang praktik sekarang, kalau agama Kristian, kalau saya senang nak masuk syurga, that's why benda tu menarik untuk ramai orang. Pergi gereja hanya hari Ahad. Tak payah risau lagi, tak payah ada keperluan untuk berpuasa. Mungkin berpuasa masa Easter tu kan, masa camp, masa during Lent. Maksudnya masa tu datangnya Ash Wednesday, lepas tu ada Lent, lepas tu mungkin dia orang puasa lah. Kalau betul-betul yang mengikut ajaran gereja tu. Tetapi kebanyakannya mereka tak buat. Tapi mereka sebaliknya, mereka buat karnival kan. Itu yang karnival tu. Yang keluar kat Brazil, yang Katolik semua tu. Sebab karnival yang kita nampak dekat Rio de Janeiro, yang orang yang berarak-arak pakai topeng. Lepas tu, even actually for that matter, dekat apa tu, dekat bukan karnival, dekat mana tu? Dekat Louisiana tu. Alah, saya lupa. Dia punya tempat tu. Dia berlaku parit. Saya lupa, dia skip saya punya mind. Tapi basically dia macam tu lah. Perarakan. Di mana orang pakai baju-baju, tangga baju semua. Masa tu berseronok gila-gila. Lepas tu besok tu, mereka berpuasa. Mula beribadah.
Tapi sebelum tu mereka macam buat gila-gila lah sangat. Jadi kalau siapa tengok YouTube lah, perarakan yang buat ada sampai mereka ada sekolah-sekolah untuk masuk dalam perarakan karnival, karnival tu. Jadi dekat Italy macam tu, dekat Latin America macam tu. Dan dekat Amerika tu, dekat saya lupa tempat yang ada lagu The Blues kat situ kan. Dekat situ adalah dia ada saya tak ingat, dia slip my mind. Nanti kalau saya Rio ingat de Janeiro. Bukan Rio de Janeiro tu dekat Latin America ni, dekat the South dekat tu adalah tempat yang lagu Blueberry Hill tu, tempat yang lagu All the Blues tu dekat situ tu. Yang berlaku Hurricane Katrina tu dekat mana tempat tu? Oh, New York kan? Katrina is bukan. New York kan? Bukan New York, dekat utara. Ni dekat selatan, dekat Atlanta ke? Los Angeles. No, not actually. Ini the South, in the South, selatan. Dekat tempat the Bible Belt, kita panggil lah sebagainya. Itu banyak yang lagu-lagu soul keluar dekat situ. Nanti saya Bukan lupa. Tennessee Saya tak ingat sangat dia dekat. Okay, let's forget about it. Tapi saya Bukan Atlanta ke? Atlanta. Dia bukan, dia dekat Louisiana. Dia dekat tempat yang Allah yang dekat Count Basie or the Jazz. Yang the blues, yang banyak the blues tu, nyanyi blues. Dekat situ yang Hurricane Katrina timpa, saya dah lupa. Tak tahu, tak ingat. Tapi hari Selasa ke apa dia akan buat parade. Jadi itu sebelum time masa nak berpuasa. Lent tu mereka berpuasa. Dia bermula dengan Ash Wednesday. Kalau saya tak silap lah. Sebab saya dah buat comparative religion. Jadi kalau macam tu, bayangkan. Kalau kita buat sebelum kita nak puasa tu, puasa Ramadan tu, kita macam nak mengeluarkan segala maksiat, buat segala maksiat. Nampak tak? Lepas tu kita cover balik, cuci balik maksiat kita dengan berpuasa selepas tu. Nampak tak? Dia punya intention tu lain. Jadi dalam Islam, jadi kalau dia lain, dia memang susah. Jadi salah satu saya remember yang orang yang balik Islam tu kan, dia cakap dulu dia Badri Okay, jadi dia cakap lah, kalau dalam Kristian, bukan Kristian, dia cakap macam-macam janji pada orang nak mengerik Kristian, kamu terus dapat masuk syurga. Terus, instant dapat masuk syurga. Tetapi dalam Islam, dia lain, dia terbalik. Sebab kita kalimah syahadah hanya satu permulaan. Bukan satu benda yang akhir. Bukan hanya satu habis kalimah syahadah kita dah jadi Islam, lepas tu that's it. Ataupun kita pergi Islam tu Islam IC kan, dalam IC. Ya, Islam IC. Tapi kita nak beramal dengan Islam. Jadi kalau kita nak buat perbandingan, kalau tujuan kita nak pergi kat syurga, kalau pada orang yang mereka yang tak berilmu, tak ada ilmu agama, ya, yang tidak amalan mereka tu tak kuat, iman mereka tu tak kuat. Jadi dari situ yang banyak, mungkin orang-orang kita juga dia berkenan dengan agama Kristian. Sebab untuk diorang, Tuhan kat situ dah ampunkan dosa automatik dah. Sebab tu yang Nabi Isa tu disalibkan. Lepas tu kita tengok orang itu the Christmas celebration kan. Bukan tentang pasal Nabi Isa sekarang. Dia tentang Santa Claus kan, betul tak? Daripada Nabi Isa, cerita Santa Claus. Cerita pasal Jingle Bell. Dia dah jadi di-commercialize kan. Jadi masuknya Christmas tu, party lah kalau kita tengok kan, siapa-siapa duduk kat UK semua macam Kak Zah kan. Betul tak Kak Zah kan? Jadi kalau Christmas Eve tu bukannya tempat yang orang nak pergi mana-mana. Jarang pergi dekat church untuk Christmas Mass. Ada. Gereja banyak tutup kan. Patutnya gereja tu orang pergi dekat Christmas Mass lah. Pukul 12 malam tu sebelum nak menyambut hari Natal tu. Tetapi apa yang berlaku, mereka party kan. Begitu party. Jadi memanglah kalau macam tu cukup senang. Tapi mereka confident, siapa yang masih lagi ada beriman pada Nabi Isa, mereka confident, mereka masuk syurga juga. Tak payah nak buat apa-apa, tak payah ada apa-apa pengorbanan. Jadi sekarang sebelumnya tak. Dalam Islam dia different. Jadi kenapa? Jadi di isu dia sekarang, adakah sahaja dia Allah nak menyusahkan? Actually tak. This is the thing yang saya nak tekankan kerana saya kena buat separate presentation. Sebab ada banyak orang dia salah sangka. Bila ada berlaku kesulitan, apabila berlaku musibah, dia sangka Allah menghukum dia. Macam ada fate ya, macam nasib dia tu. Tiba-tiba nasib dia tu tak baik. Actually semua nasib baik. Tak ada isu nasib baik tak baik. Di tangan Allah semua adalah semua kebaikan ya. Biyadihi khairat. Maksudnya hi tu nama Allah. Ganti nama untuk Allah.
dalam tangan Allah adalah segala kebaikan. Jadi kalau apa yang berlaku kepada kita adalah dari Allah, tujuan dia adalah untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Jadi kita kaji balik. Jadi ada ayat yang berkaitannya dalam Ali Imran, dalam Ali Imran ayat 142. Dia ayat berkaitan. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazina najahadu minkum wa ya'lama as-sabirin. Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum lagi nyata kepada Allah wujudnya orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum lagi nyata orang-orang yang sabar, maksudnya yang tabah dan kekal hati dalam perjuangan. Jadi yang Dr. Mustafa kata dalam deklarasi Quran dia paling simple lah, dia paling rapat dengan ayat Quran ni. Do you think you will enter paradise without Allah proving which of you truly struggle for his cause and patiently endure? Jadi jangan salah sangka, banyak orang ingat yang kat sini yang ya'lamillah tu. Maksudnya Allah tak tahu. Sebenarnya Allah dah tahu. Tetapi Allah nak mendapat bukti. Maksudnya kita yang tak tahu. Kita cakap kita ni, saya seorang mukmin, saya ni seorang Muslim. Jadi kita dah sangka daripada kenyataan, daripada mulut kita, daripada lidah kita, kita dah sangka kita ni dah for sure masuk syurga tanpa diuji. Tapi ujian tu yang akan menunjuk betul-betul tak kita layak masuk syurga. Dan kelayakan tu kita conditional. Kelayakan tu kalau kita nak layak memang 100% tak layak. Maksudnya Allah dengan rahman Allah, dengan kasih Allah baru yang kita sebenarnya dapat masuk syurga. Tapi kena ada usaha daripada kita. Jadi salah satunya Allah akan menimbulkan satu situasi. Dan ada salah satu yang one of the saying yang saya suka, the situation will reveal the true person. Benda yang tersorok, yang tersirat dalam jiwa dia. Jadi katalah situasi itu tiba-tiba datang, barulah orang tu tahu apa yang sebenarnya kekuatan dia dan apakah sebenarnya kelemahan dia. Jadi contohnya situasi yang kita cakapkan, kalau orang yang memang tidak ada akhlak dia baik, dia tidak ada sikap nak mencuri, tidak tersikit pun dia nak mencuri kan. Adakah dia nampak 1 juta, tiba-tiba ada nampak ke sebelah dia ada emas ke apa, tak ada orang kan. Nampak tu, dia tahu mungkin si tuan punya tu akan datang kemudian, dia tak akan ambil. Walaupun kalau dia ambil, orang polis tak tahu pun, tak ada siapa tahu pun. Tetapi katalah orang tu, kalau akhlak dia tak baik, tapi dia sangka dia okey, akhlak dia baik. Mungkin kalau letak duit 1,000, dia tak ambil. Tapi kalau letak, katalah 1 juta. Jadi dia mungkin ada limit dia tu. Yang mungkin dia dia rasa dia boleh dia boleh jadi seorang pencuri. Jadi sifat pencuri itu terkeluar. Dah jadi terkeluar. Benda tu tersorok. Jadi benda tu dah terkeluar dalam apa-apa situasi. Jadi ini yang berlaku kita tengok dalam masa ciptaan Nabi Adam. Ingat Iblis dipanggil bersama juga dengan para malaikat. Jadi Allah dah tahu apa yang dalam hati Iblis. Tapi malaikat tak tahu. Mungkin Iblis pun tak tahu kot. Jadi apabila mereka diperintah untuk tunduk pada Nabi Adam, jadi semua tunduk kecuali siapa? Kecuali Iblis kan? Daripada situ yang baru tahu yang dia tu ada sifat macam mungkin riaklah, sifat sombong, sifat angkuh. Ana khairu minhu, dia menyangka yang bahawa dia lebih baik daripada makhluk lain. Takkan dia pula nak menunduk pada Bani Adam yang dia cakap Bani Adam tu kan daripada tanah liat. Saya dibuat daripada api. Jadi nampak sifat tu yang mungkin sendiri dia mungkin tak perasan. Ataupun para malaikat tak tahu pun. Sebab dia tu ditunjukkan sebagai seorang yang wara, seorang yang beriman. Sama macam malaikat. Sampai mereka menyangka mereka tu dia golongan malaikat. Yang Kristian anggap yang iblis tu adalah para malaikat. Tapi dalam Islam bukan, dia adalah iblis. Dia adalah jin, golongan jin. Tetapi yang unggul lah daripada golongan jin tu. Jadi daripada situ, situasi di mana perintah untuk menyuruh untuk bertunduk tu mengeluarkan apa yang tersorok dalam jiwa iblis. Jadi kita tu yang kita doa tu kan, kita janganlah minta Allah apa-apa situasi kita tak boleh tanggung kan. Mungkin kita okey dalam satu keadaan, tapi ada mungkin keadaan yang lain kita tak okey. Jadi jangan saja kita mencari pasal
untuk konon-kononnya nak menguji kekuatan kita, kekuatan iman kita, sehingga kita tersungkur. Sebab itu dah ada elemen riak dah. Elemen dah kita rasa tak sup dengan apa yang kita amal kita, dah tak sup dengan ilmu kita, dah tak sup dengan iman kita. Kita dah sangka dah okey dah. Lepas tu kita minta macam-macam ujian. Jangan minta. Ada banyak hadis. Jangan sengaja-ngaja pula nak minta apa-apa ujian yang kita tak boleh nak tangguh. Jadi kalau ujian tu sentiasa datang secara spontan daripada Allah, jadi kita kena mengharungi ujian tu. Jadi ada sebab dia. Jadi dekat sini ialah bukan Allah tak tahu, tapi Allah nak membuktikan nanti masa hari akhirat itulah apa yang sebenarnya tersirat dalam jiwa kita. Apakah sebenarnya darjat kerohanian kita. Jadi contohnya lagi satu situasi itu mungkin Allah turunkan untuk membina kita, to build the character, to build the akhlak, untuk menguatkan kita lagi. Jadi kita disuruh contohnya berpuasa. Itu salah satu elemen di mana kita dilatih untuk berpuasa. Nak melatih sebenarnya jiwa, minda dan juga roh kita, kerohanian kita. Ya, jadi supaya kita ni antara golongan yang bersabar. Supaya kita ni bukan golongan orang yang bernafsu, berhawa nafsu. Kita ni orang yang boleh nak tidak berputus asa. Ya, setengah orang kan, mungkin mula dia nak latih puasa, dia sampai pukul 1 dia buka puasa. Masa budak-budak lah kan. Lepas tu mungkin esok tu dia sampai pukul 2, sampai pukul 3. Tapi yang pentingnya ialah dia tidak berhenti berusaha. Dia tidak putus asa. Jadi sekarang kita kena tengok balik. Daripada kenapa macam kejadian manusia itu sendiri. Sebab dekat sini ada saya letak gambar lah yang ayat-ayat di mana manusia tu dijadi daripada daripada darah, darah sekumpulan darah tu sperm lah, dia dah bercampur dekat dengan rahim ovum wanita tu. Lepas tu dia dah jadi alak, clinging clot tu, alak dia macam benda yang bergantung macam lintah rupa dia kan, kita tengok gambar tu. Lepas tu daripada situ evolusinya dia dah jadi besar, dia dah jadi darah daging. Dan lepas tu daripada darah daging tu apa orang panggil tu, tulang-tulang tu dimasukkan, dia punya skeleton tu dah mula ada formation. Dan lepas tu daging mengelilingi tulang-tulang tu. Dan lepas tu dia dalam tu nak keluar daripada rahim, dia punya kelahiran tu, nak keluar daripada rahim ibu tu adalah satu proses yang susah kan. Maksudnya natural childbirth tu bukan senang, saya tak sanggup nak tengok. Jadi siapa-siapa ibu yang akan dari kalangan kita dah melalui natural, bukan cesarean yang melalui natural childbirth. You all lebih tahu lah daripada saya kan. Jadi maksudnya adalah satu benda yang membawa begitu banyak keperitan kan, kesakitan, keperitan. Dan bayi yang keluar, yang baru dilahirkan, dia akan teriak. Jadi tapi ada asbab kenapa dia teriak. Sebab kalau dia tak teriak, oksigen tu dia tak dapat bernafas. Sebab sebelum ni oksigen tu dia dapat daripada ibu dia. Masa dalam rahim. Dalam kegelapan rahim tu dia mendapat oksigen. Pernafasan dia melalui ibu dia. Sistem pernafasan ibu dia. Dan makanan dia adalah daripada ibu dia. Tetapi bila dia dah dipisahkan daripada ibu dia, menjadi satu individu yang sudah terasing. Ya, jadi dia langkah pertama yang dia kena ambil ialah untuk bernafas, untuk dia tahu bernafas sendiri. Ibu dia tak boleh nak menghiup nafas, nak hembus kat mulut dia. Dia kena bernafas sendiri. Dan dengan secara berteriak tu. Jadi paru-paru tu baru kembang kan. Dia melatih paru-paru untuk berteriak supaya oksigen tu masuk. Jadi kenapa proses tu? Lepas tu dia merangkak. Dia duduk pun tak boleh. Bayi tu. Dia baring. Lepas tu baru dia tahu macam mana nak masa tu kaki dia tendang-tendang ke atas kan. Jadi dia nak latih kaki dia tu. Lepas tu dia baru boleh nak menoleh lah. Dia boleh rolling kan. Dan lepas tu dia baru merangkak. Lepas merangkak baru dia berdiri. Dan lepas berdiri tu dia tak boleh lari lagi, dia baru berjalan ya. Jadi dia satu fasa sampai satu fasa, stages daripada bayi tu turun ya, keluar dekat dunia, dia asingkan daripada ibu dia sehingga dia nak menjadi seorang dewasa tu. Dan apa peranan dia sebagai seorang dewasa? Ialah nombor satu, ialah hamba Allah.
Tapi peranan dia adalah khalifah di dunia. Itulah yang tanggungjawab yang diberikan pada Bani Adam. Jadi untuk dia nak mengerjakan amanah dia sebagai khalifah, macam-macam ujian dia kena lalui untuk membina dia. Dia membina dia. Jadi dekat sini pada ayat Al-Balad, surah Al-Balad, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Yeah, indeed we have created man to live in a struggle. Sesungguhnya kami telah jadikan manusia sentiasa dalam keadaan menghadapi kesulitan dan kesukaran. Jadi soalannya kadang-kadang bila kita baca ni macam tak sedap. Takkanlah hidup saya ni sampai macam tak habis-habis dalam kesulitan dan kesukaran. Mungkin seseorang mungkin dia akan tertanya. Normal lah untuk dia tertanya. Tetapi kita kena ingat balik dalam surah At-Tin. Ya? Jadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan daripada bentuk tu, bukan hanya daripada bentuk, tapi daripada composition dia. Sebab dalam bahasa Inggeris, truly laqad, we have created man in the best composition. Jadi maksudnya potensi yang ada pada manusia itu begitu tinggi. Jadi macam contohnya kita tengok pada pada Nabi Adam. Jadi pada Nabi Adam pun dia dah diajar, dia diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala directly. Tetapi hanya ilmu itu saja tak cukup. Jadi bila dia mengingkari perintah Allah yang pertama, dia kena bertaubat dulu. Dan daripada selepas taubat tu, dia bertaki dengan Allah dengan kalimat-kalimat, mendapat hikmah, mendapat petunjuk, mendapat hidayah. Dan Allah telah berjanji yang bahawa walaupun Adam dan isteri dia Hawa diturunkan dekat dunia ni, dekat bumi ni, Allah dah berjanji bahawa Bani Adam, Allah akan menghantar rasul-rasul, nabi-nabi pada Bani Adam beserta dengan hidayah, kitab dan cahaya nur sekali, supaya kita dapat pergi balik dapat merelasikan balik potensi Adam, potensi IQ, potensi EQ, potensi SQ, spiritual quotient kan, EQ, emotional intelligence, IQ, intellectual quotient. Maksudnya daripada semua aspek yang diberi pada Adam, Bani Adam, kalau kita dapat melalui proses-proses jalan hidup ni, mendapat membina sendiri, dia dapat merealisasikan perjanjian Allah pada Nabi Adam. Maksudnya the highest promise yang Allah bagi pada Nabi Adam. Dan kita dah nampak rasul-rasul dia menunjuk cara. Dan Nabi Muhammad, kita kena menganggap bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir, dia adalah telah memenuhi dengan izin Allah. Dia telah merelasikan potensi manusia yang paling tinggi yang diberikan pada Nabi Adam. Mungkin Nabi Adam tak dapat nak merelasikan potensi itu. Tapi melalui begitu proses daripada ciptaan Nabi Adam sehingga pada zaman Nabi Muhammad, jadi kita nampak proses tu ada the full realization of Allah's highest promise pada kita. Sebab janji tu adalah pada kita, pada Adam dan Bani Adam. Jadi sekarang kita pun kena buat peranan kita. Macam mana kita nak mencapai tahap yang paling tinggi, darjat yang paling tinggi yang Allah dah berikan pada Bani Adam melebihi makhluk yang lain, sehingga malaikat dan jin pula disuruh untuk tunduk pada Adam. Jadi bukan benda tu hanya simple, saya bagi macam ada magic formula kan. Saya bagi kalimah syahadat, ada. Automatik dah. Dah terus dia dah boleh jadi khalifah, dah terus dia boleh jadi hamba Allah yang baik. Tak. Kita akan melalui satu proses dan kita dah bagi contoh. Jadi kalau kita tengok contoh dia dekat sini, kita tengok ini sebagai metafor, sebagai alegori kalau kita tengok. Sebab selalunya dunia alam dia akan mengajar kita. Allah akan menunjukkan hidayah melalui alam semesta, melalui ciptaan-ciptaan di dalam alam semesta. Jadi contoh kita tengok contoh rama-rama. Jadi mula tu dia hanya dia ulat bulu kan, caterpillar.
Jadi caterpillar tu dia apa dajat caterpillar. Dia cukup rendah kan. Kita tengok pun geli. Kalau kita pegang caterpillar tu dia dikelilingi dengan bulu kan. Bulu yang tajam ya. Kita gatal ya kalau kita nampak ulat bulu tu, kalau kita pegang dia ada macam beratus-ratus bulu. Kalau kita pegang dia akan dia tak selesa, dia susah kita nak pegang. Maksudnya benda yang kita nak tolak ke tepi, kita tak nak, kita rasa jijik, kita rasa geli lah nak tengok bulu-bulu tu, ulat bulu tu. Dan dia juga jadi makanan apa? Makanan burung. Makanan haiwan-haiwan lain. Maksudnya darjat dia begitu rendah kan. Lepas tu dia merangkak, dia merangkak dekat tanah tu. Tapi akhirnya tetapi ada penghujung hala tuju bulu-bulu tu. Pada satu ketika tiba-tiba dia nak dia nak menyorok diri dia. Ya, menyorok diri dia. Dia nak pergi pada satu tempat yang gelap. Lepas tu dia macam masuk dalam selimut lah. Jadi dia diselubungi dengan kristalis. Kukun ya, satu kristalis. Jadi pada satu ketika kristalis tu ataupun kukun tu dia akan pecah. Dan masa dia keluar tu, bukan proses dia keluar, tiba-tiba dia kukun tu pecah, macam pecah sendiri. Lepas tu dia terus terbang. Tak. Masa proses untuk dia keluar daripada kristalis untuk sampai dia boleh terbang tu adalah satu proses yang cukup payah. Macam dah Allah dah cakap, laqad khalaqnal insana fi kabad. Maksudnya sebelum dia dapat terbang, dia proses tu bukan dalam sehari 2 hari. Dia terpaksa melalui satu pergelutan. Dia kena struggle. Ya, dia kena struggle. Kenapa kita kalau petua dia, kalau kita nampak ada kukun, kalau kita bantu dia untuk keluar daripada kukun tu, maksudnya kita kesian tengok apa orang gitu, ramai-ramai yang baru ni yang cuba nak keluar daripada kepungan dia tu, ya, daripada kukun. Dia macam satu kepungan, dia macam satu selimut. Jadi kita pula nak bantu dia, jadi kita pecahkan supaya kalau kita buat macam tu, dia punya sayap tu tak kuat. Sebab proses dia nak keluar satu persatu tu adalah untuk menguatkan sayap dia supaya dia dapat terbang jauh. Bayangkan monarch butterfly, sejenis butterfly, dia boleh terbang beratus-ratus. Dia boleh buat migration, dia boleh berhijrah. The monarch butterfly daripada Latin America, dia boleh pergi sampai dekat Amerika Utara, daripada Amerika Selatan, dia boleh pergi sampai kat Kanada, pergi Amerika Utara. The monarch butterfly. Sebagai satu metafor untuk kita, dan untuk kita ambil iktibar. Macam mana begitu kuatnya dia punya sayap tu, dia boleh terbang macam burung. Jadi kalau kita nak bantu, jadi samalah juga. Kadang-kadang kita daripada manusia ni ada satu cubaan. Jadi apa yang kita nampak, ini kita nak cakap proses sekarang ni, zaman sekarang. Kadang-kadang ibu tak faham, ibu bapa, dia nak memudahkan semua. Dia tak nak anak dia susah sikit pun. Dia tak bagi anak dia berjalan. Kalau pasal keselamatan tak apa, tapi kata contohnya kan, bagi kereta lah, bagi apa semua, tak nak ada anak tu susah sikit. Kalau dia tak faham sikit, terus bagi tuition. Terus bagi tuition apa lagi. Dia tak cuba apa-apa lagi, dah terus dah. Semua dibagi shortcut kan. Begitu banyak shortcut. Jadi apabila dia mendapat sesuatu tanpa dengan usaha diri dia sendiri, tanpa bantuan yang melebihan sangat daripada ibu bapa dia sendiri, ya, tanpa bantuan, kerana sekarang kita ada bantuan teknologi kan, nak buat research cukup senang. Jadi bila dia pergi dekat alam hidup seorang dewasa, dia akan lalui kesusahan, dia tak kuat. Dia tak kuat daripada segi minda, dia tak kuat daripada segi emosi, dia tak kuat daripada segi kerohanian pun dia tak kuat. Jadi dia cepat give up, putus asa. Sebab ini saya nampak sendiri. Banyak yang graduate sekarang ni, kalau kita nak bandingkan graduate yang dulu, gimana mak bapak susah kan, nak pergi sekolah pun cukup susah. Kadang-kadang berjalan kaki, kasut lah semua tak betul semua tu kan, berjalan kaki. Saya pergi sekolah naik basikal 2 km. Masa saya darjah 6, macam tu lah, darjah 5, darjah 6, dah biasa dah. Masuk tu naik basikal 2 km. Bukan sebab mak bapak semua tak kesian, saudara tak kesian. Tapi nak dilatih supaya untuk berdikari. Ya, untuk berdikari. Jadi maksudnya bukan automatik. Jadi kita nampak, katalah dekat Amerika, dia punya culture tu bagus. Anak walaupun mak bapak dia kaya semua, dia paksa anak dia tu pergi kerja kat McDonald lah, kerja apa-apa untuk nak melatih, untuk hantar newspaper.
Jadi saya nak bagi satu story lah, satu story. Masa saya dekat US, dekat Universiti Florida tu kan. Jadi saya ada kawan lah, masa kawan tu. Jadi dia Malaysian lah. Jadi dia what happen, mungkin didikan dia memang begitu bagus lah. Masa kat sana, dia nak buat paper round tau. Dia nak buat paper round. Dia nak distribute the paper. Macam newspaper boy, kan masa newspaper boy. Kalau dekat Amerika tu, umur budak-budak lah, darjah 6, darjah 5 tu, dia dah mula dah hantar surat khabar. Jadi dia ni, university student, tapi dia buat cara dia lah. Dia buat dengan spreadsheet dia lah, dengan dia punya cara nak organize tu, sampai the district manager so impressed, bagi dia bukan satu route, banyak route bagi kat dia. Akhirnya dia ada orang yang PhD pada Korea, apa semua melapor pada dia. Masa time Christmas, dia dapat banyak duit tip-tip daripada orang-orang dekat American tu. Jadi bila dia pergi kat Malaysia, dia dah ada capability, dia tak nak kerja dengan orang. Dia dah mula ada capability untuk membuat syarikat sendiri, membuat projek sendiri. Jadi sebab tu dia dapat tawaran banyak daripada syarikat-syarikat antarabangsa. Dekat oil and gas industry. Daripada sifat macam tu. Kalau kadang-kadang kita anggap nak hantar surat khabar tu kita rasa hina kan. Nak menjual aiskrim, nak menjual ais lemonade kan. Kalau dekat Amerika budak-budak dia latih untuk menjual air lemon, air itulah. Tapi sekarang ni itu yang kita takut. Yang bahawa bangsa kita semua nak senang. Jadi kadang-kadang Allah menurunkan satu kesusahan bukan nak menyusahkan kita. Tapi sebenarnya untuk kita membina sayap kita supaya kita dapat pergi jauh. Jadi okey, sekarang dah 4:18. Jadi saya kena sambung. Ini bahagian satu sebab ayat satu kita insya-Allah kita sambung pada hari Selasa sebab kita nak sambung dengan Arabic dulu ya. Jadi saya stop recording. So assalamualaikum. Nanti sekejap, yang tadi tu you are looking for Louisiana ke? For the Katrina tu? Louisiana, yes. Ya, dekat tempat Katrina, ya. Dekat Louisiana kan?